Aku Faiz, seorang suami yang ego. Ego hingga aku kehilangan seorang wanita bergelar isteri. Aku dulunya seorang pemuda kampung, berkenalan melalui Facebook dengan isteri aku. Aku tak tahu isteri aku seorang anak orang berada. Pertama kali dia mengajak aku ke rumah orang tuanya, aku terkejut. Pertama kali melangkah ke rumah atau selayaknya dipanggil istana, aku takut. Cuak bila berhadapan dengan ibu bapanya. Namun Alhamdulillah, mertua aku sangat merendah diri dan menerima aku seadanya. Aku terharu kerana mereka sanggup menerima aku, pemuda kampung yang merupakan anak orang miskin. Aku baru memulakan pekerjaan di sektor awam. Berbekalkan hanya sijil SPM, aku hanya layak memegang jawatan pembantu AM je. Manakala isteri aku merupakan lulusan master dan kerja dengan gaji berkali ganda jauh lebih tinggi dari aku. Kami telah berkahwin selama 10 tahun dan dikurniakan anak seramai 4 orang. 90% pembelanjaan rumah ditanggung oleh isteri aku kerana gaji aku yang kecil. Duit gaji aku hanya digunakan untuk aku semata-mata. 600 aku melayang sebulan pada ibu dan bapa aku. Manakala untuk isteri, aku hanya beri sebanyak RM50 sebulan kerana beranggapan isteri aku sudah mempunyai banyak duit. Isteri aku tak pernah merungut. Urusan yuran sekolah anak, makan pakai, barang dapur, bil-bil dan komitmen rumah, kereta, isteri aku tanggung sepenuhnya tanpa pernah mengungkit dan merungut. Rumah yang dibeli oleh isteri aku agak selesa. Segenap ruang isteri aku memasang penghawa dingin untuk keselesaan kami sekeluarga. Aku jadi sombong. Aku jadi tak biasa tidur tanpa aircon walaupun di rumah ibu bapa aku sendiri. Aku jadi lupa daratan. Di awal perkahwinan, dia kerap bercerita padaku. Balik kerja je, tak berhenti dia cerita pasal anak, pasal kerja. Tapi aku hanya dengar acuh tak acuh je. Sampailah di usia perkahwinan kami menjejak tahun ke-8. Isteri aku jadi pendiam, hanya bercerita dengan anak. Aku tak lagi dengar apa-apa cerita darinya. Dan aku merasa amat selesa kerana tak diganggu oleh cerita yang entah apa-apa. Aku seorang lelaki yang mempunyai hobi memancing. Setiap kali ada waktu terluang, aku akan keluar memancing bersama kawan-kawan. Segala urusan keluarga, aku serahkan 100% pada isteri aku. Aku tak pernah tahu sakit, demam isteri dan anak. Pernah satu ketika, anak aku dimasukkan ke hospital. Bila aku balik mancing, aku tengok rumah tak ada orang. Aku cek telefon aku, tak ada sebarang panggilan tak berjawab pun. WhatsApp dari isteri aku pun tak ada. Dan aku tetap dengan ego dan sombong aku, tak menelefon, tak WhatsApp isteri aku selama 3 hari berturut-turut. Barulah isteri dan anak aku pulang. Aku tanya dengan nada kasar, "Kamu ke mana? Buat rumah macam hotel. Kalau nak buat perangai macam ni, baik kau berambus dari rumah." Isteri aku menoleh. Aku perasan muka isteri aku pucat, mata bengkak. Dia menjawab, "Ini rumah saya." Ego aku tercabar. Aku mengatakan, dia isteri derhaka. Keluar rumah tanpa kebenaran suami. Dia hanya diam dan membawa anak-anak masuk ke bilik. Petang tu, barulah aku dapat tahu dari anak bongsu, anak sulung aku telah dimasukkan ke hospital kerana demam panas. Isteri membawa ke semua anak aku ke hospital sambil menjaga anak sulung yang sakit. Dan aku masih ego, tak pernah minta maaf. Semenjak hari tu, isteri tak pernah bagi tahu apa-apa pun dekat aku. Dia hanya buat mengikut kepala dia je. Pergi ke mana-mana tanpa meminta kebenaran aku. Dan aku masih sibuk mancing. Yang aku tahu balik rumah ada makan. Makanan harus disediakan. Pernah satu hari aku balik,
isteri tak masak. Sibuk dengan anak-anak dan urusan kerja. Aku koyak dokumen kerja yang patut dihantar sebab geram dia tak menyediakan makanan. Dia bangun, tak berkata sepatah pun, berlalu masuk bilik. Ego aku makin tercabar. Aku merentak rambut isteri aku dan mengamuk macam orang gila. Isteri hanya diam, membatu, dan dia masuk balik bilik anak-anak dan mengunci pintu. Bermula dari hari itu, kami berpisah dapat tidur. Pada saat ego aku kemuncak, aku berpakat dengan kawan kerja wanita untuk berlakon menjadi kekasih dengan harapan isteri aku akan merayu pada aku. Dan sangkaan aku meleset. Isteri aku tetap diam membisu tanpa ada pujuk rayu. Hidupnya hanya bersama anak-anak dan aku dibiarkan sepi dengan ego aku sendiri. Sejak 4 bulan sebelum ni, anak-anak aku sering mengadu mak diorang tak sihat. Aku beranggapan isteri aku sekadar menyuruh anak memberitahu aku semata-mata untuk dapatkan perhatian aku. Aku tetap dengan ego aku, tak mempedulikan isteri aku, sibuk dengan urusan mancing. Sampai di suatu ketika isteri aku manggil aku setelah hampir 2 bulan kami tak bercakap. Isteri meminta aku menjaga anak-anak kerana dia kurang sihat dan tak mampu menjaga pakai makan anak-anak aku. Aku mengamuk lagi sebab aku ingatkan dia akan pujuk untuk berbaik. Aku cuma fikir dalam kepala otak aku yang dia ni nak menyusahkan aku. Aku mengemas pakaian anak-anak aku dan hantar pada keluarga aku. Aku tak mampu menjaga anak-anak aku kerana aku tak menguruskan mereka dari mereka kecil lagi. Sebelum aku keluar rumah, sempat aku melemparkan kata kesat buat isteri aku yang terlantar atas katil. Dia hanya tersenyum dengan mata berkaca sambil mencium anak-anak. Anak-anak menangis kerana tak mahu berpisah dengan ibunya. Aku rentap tangan anak-anak aku, suruh diorang masuk kereta. Ya, masa tu aku masih lagi ikut. 5 hari selepas aku duduk di rumah keluarga aku bawa anak-anak pulang ke rumah sebab semua anak-anak aku menangis rindukan mak diorang. Saat aku masuk ke bilik ibunya, aku berada di ruang tamu dengan ego aku. Anak aku yang sulung datang padaku dan menangis minta aku membawa ibunya ke hospital. Aku segera masuk ke bilik dan melihat isteri aku terbaring dengan muka yang pucat. Berbotol-botol ubatnya aku tak tahu untuk apa di atas katilnya. Dan yang paling membuat aku terkejut, kepala isteri aku botak. Ya, botak. Selepas kami bercerai tempat tidur, tak pernah aku lihat kepala isteri aku. Aku segera mendukung isteri aku dan membawanya ke unit kecemasan hospital terdekat. Anehnya, bila aku sampai je kat sana, doktor-doktor ni semua macam kenal isteri aku. Ya Allah, Mira, cepat call Dr. Rosnani, bagi tahu dia Mira kritikal, jerit salah seorang doktor di situ. Aku pelik, macam mana doktor boleh kenal isteri aku? Dia hanya menjawab, biar kami selamatkan isteri Encik dulu, nanti saya jelaskan. Encik sila tunggu di luar. Hampir 5 jam aku menunggu. Doktor keluar dan mengatakan, maafkan saya Encik, keadaan isteri Encik sangat-sangat kritikal. Kami tak mampu berbuat apa-apa kerana Encik lambat membawa ke hospital. Sel kanser dah merebak pada otak dan menyerang organ dalaman. Kita sama-sama berdoa moga ada keajaiban. Saat tu aku merasa seluruh isi dunia menghempap aku. Dr. Rosnani memanggil aku ke bilik kaunseling. Dia menceritakan bahawa isteri aku telah disahkan mengidap bara otak pada 6 bulan lepas. Pada awalnya, isteri aku menjalani rawatan seperti ditetapkan jadual. Isteri aku bersemangat untuk pulih pada awalnya. Namun pada pusingan kemoterapi yang ketiga, isteri aku tak datang lagi ke hospital. Setelah selesai perbincangan dengan Dr. Rosnani, aku kembali ke tempat isteri aku. Luluh hati aku melihat tubuhnya yang berselirat dengan wayar. Saat tu ego aku runtuh, hilang sekelip mata.
Aku menangis sungguh-sungguh tanpa perasaan malu pada mata-mata yang melihat. Namun isteri aku tetap kaku. Aku menangis memohon maaf. Isteri aku dalam keadaan koma sepenuhnya. Doktor tak mampu buat apa-apa kerana saraf otak isteri aku lumpuh sepenuhnya. Hatinya dah tak berfungsi. Buah pinggangnya juga rosak. Doktor menempatkan isteri aku di bilik khas. Kami diberi peluang untuk bersama isteri. Aku malu dengan keluarga mertua. Bila ayah mertua tanya bila isteri aku mula sakit, kenapa mereka tak diberitahu, kanser apa dan macam-macam soalan. Aku hanya mampu diam. Rupanya isteri aku tak pernah menceritakan sakitnya pada siapa-siapa. Dia hanya menanggung seorang diri. Aib aku juga tak diceritakan pada keluarga. Pada anak-anak dia tak pernah buruk ke aku. Saat tu, aku sungguh-sungguh berdoa moga ada keajaiban. Namun setelah 34 jam isteri aku bertarung nyawa, Allah telah menjemput isteri aku. Aku meraung sekuat hati. Namun tiada apa yang mampu berubah. Selepas minggu pemergian isteri aku kembali ke rumah. Aku kemas barang-barang peninggalan isteri aku dan aku terjumpa diary isteri aku. Saat aku membaca diary tersebut, baru aku tahu isteri aku terlalu kecewa dengan sikap aku. Terlalu sedih dengan hidupnya. Isteri aku tak pernah punya kawan. Segalanya diluahkan dengan menulis diary. Dia tak mahu bercerita tentang perlakuan buruk aku pada keluarganya kerana tak mahu aku dipandang serong oleh keluarga. Sungguh aku menyesal menjadi manusia ego. Kepada suami di luar sana, hargailah isterimu. Sanjungilah mereka. Sayangilah mereka selayaknya. Doakan aku kuat menjaga anak-anakku. Sukarnya menguruskan sebuah keluarga tanpa isteri di sisi. Baru aku tahu, damailah di sana kekasih hatiku. Mia Zalika.